Selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Diteruskan Misteri Jam 12 berkongsi pengalaman-pengalaman seram anda. Yang ini kisah terjadi datangnya daripada pengirim Azil. Beliau berkongsi peristiwa yang menakutkan ini berlaku. Kejadian yang menakutkan ini berlaku ketika beliau menjalani perkhidmatan negara. Waktu itu saya berada di salah sebuah kamp dekat Clementi, Kisi. Ramai yang tak tahu tentang kamp di Clementi ini antara kamp yang lama. Tempatnya agak terpencil, sunyi sepi dan ada kalanya menakutkan, kata Azil. Peristiwa saya ketika saya berada di kamp ini pada waktu malam yang mana saya ni nak pergi ke bawah. Ya, pergi ke bawah untuk mengambil sesuatu daripada guard house. Bila saya turun ke bawah menuju ke arah guard house, saya nak ambil sesuatu yang mana barang tu dihantar oleh isteri saya. Saya menjalani perkhidmatan negara ataupun reservis lah, bukan perkhidmatan negara tapi reservis. Nak ambil sesuatu yang ditinggalkan oleh isteri saya pada awal tadi. Dan selepas mengambil barang berkenaan, saya kembali untuk naik ke atas dan untuk tidur. Apa yang terjadi, saya ternampak dekat tingkat 3. Di tingkat 3 betul-betul dekat tembok parapet tu kelihatan seperti ada susuk tubuh wanita. Persoalannya, macam mana pula boleh ada susuk tubuh wanita dekat kawasan bilik tidur askar lelaki? Memang tidak dibenarkan, Kisi. Jadi saya pun berdiri, saya perhatikan ni, kenapa perempuan ni dekat sini berani betul Jadi saya pun tinggalkan kawasan guard house, naik ke atas. Ternyata perempuan yang tunggu dekat luar bilik tidur sudah tidak lagi kelihatan. Saya pun memasuki ke dalam bilik. Kemudian saya baring dan nak lelapkan mata. Pukul 1.20 pagi saya tersadar kerana waktu itu hujan selebat-lebatnya. Jadi bila hujan turun dengan lebat, angin bertiupan dengan kencang. Saya tengah tidur nak terbangun dari tidur kerana nak terkucil buang air kecil, Kisi. Yalah, kalau sejuk ni lebih kerap akan kita buang air kecil. Jadi pada waktu itu saya bangun nak pergi ke tandas, untuk membuang air kecil. Pendengar Misteri Jam 12, apabila saya keluar daripada dormitory untuk menuju ke arah tandas, saya ternampak susuk tubuh wanita yang sama yang berdiri dekat tingkat 3 tu tiba-tiba kehilangan. Dan kemudian saya bangun 1.20 nak pergi ke tandas. Jalan beberapa tapak terperanjat apabila ternampak pendengar Ria 897 FM. Apabila ternampak wanita yang sama kali ini sedang berjalan menuju ke arah tandas. Saya pada waktu itu kuatkan semangat, cekalkan hati. Dan anda bayangkan mendengar Ria 897 FM, masuk dalam tandas, saya tengah buang air kecil katanya. Tengah buang air kecil, hujan tengah turun dengan lebat dan bunyi guruh yang membingitkan, yang menakutkan, yang menyeramkan pun ada. Tiba-tiba, Kisi, dalam kubikel, ini tadi bila saya membaca kisah ni, saya cuba bayangkan situasi saya dalam pengalaman yang diceritakan ini. Jadi saya ingin anda gambarkan situasi. Saya berada dalam toilet cubicle. Saya tutup pintu. Saya buang air kecil dalam keadaan berdiri waktu itu. Tengah buang air kecil, tiba-tiba pintu tandas belakang tok 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 tok. Terperanjat saya seketika sebab tak ada orang lain ni. Siapa lagi ketuk ni? Oi. Tok 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 tok. Saya diam. Sebab pada waktu itu, sebelum sempat saya terus menyaut,
bulu rumah saya meremang. Saya diamkan, dah habis. Nak keluar fikir 2, 3, 4 kali Casey. Nak keluar daripada cubicle. Akhirnya apa saya buat? Saya turunkan tutup mangkuk tandas tu, ada tutup penutup tu saya turunkan. Saya panjat dari atas. Saya cuba dan menjenguk Casey. Menjenguk daripada bahagian atas tembok tandas. Ternyata dekat luar memang tidak ada sesiapa pun. Dengan segera saya turun, buka pintu, lari lintang pukang untuk masuk ke dalam dom untuk sambung tidur pada malam hari yang cukup dingin dan cukup sejuk sangat-sangat. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketerahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kisah berikut ini ingin saya bacakan kepada anda. Pengalaman yang diceritakan datang daripada Encik Yaakob. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kejadian ini berlaku ketika saya, waktu saya kecil, kata Encik Yaakob. Nakal, zaman-zaman nakal. Jadi apa yang terjadi ni, Casey tahu kan pokok kekabu? Pokok kekabu ni adalah antara pokok yang memang digemari oleh Pontianak. Saya pada waktu itulah, bila dikatakan pokok kekabu ni Pontianak suka, pada pandangan saya itu adalah kenyataan yang tidak benar. Pada saya pada waktu itu memang tak benar. Tak pernah nampak pun Pontianak. Ini kan pula pokok ni ada Pontianak. Pontianak suka dengan pokok ni. Macam mana boleh tahu? Siapa yang beritahu? Saya sentiasa melawan Casey. Jadi akhirnya bila kawan saya mencabar saya, katanya, kalau kau berani kau ambil paku lah. Kau ambil paku, kau ketuk dekat pokok ni. Nanti aku buat. Saya memang tak percaya. Waktu tu pun kenderaan belum ada lagi. Apa yang terjadi, yang dikongsi sama, harap dapat sama-sama kita nikmati pengalaman yang diceritakan dalam Misteri Jam 12. Jadi akhirnya teman saya dengan saya ni berkumpul. Mereka berdiri jauh daripada pokok kekabu yang terletak dekat belakang rumah saya. Saya pun ambil paku, saya letakkan dekat pokok, ambil tukul besi, saya ketuk tak. Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12, ketika saya sedang ketuk tak, tiba-tiba saya rasa meremang dan terus saya terdengar bunyi, nanti kau. Saya tak tipu Casey, tiba-tiba tahu Casey, tengah ketuk paku yang pertama, tiba-tiba rasa meremang dan rasa macam, adakah apa yang aku buat ni betul? Sememangnya saya tak percaya dengan makhluk-makhluk halus ni. Nak membuktikanlah konon. Tak. Nanti kau. Selepas kejadian malam tu, saya batalkan niat untuk terus mendapatkan bantuan daripada pakcik saya. Sebab setelah saya berbuat demikian, saya ketuk paku menggunakan tukul besi ke pokok yang ada di belakang rumah saya, katanya. Saya mendapatkan bantuan seorang pakcik saudara saya kerana dia memang pakar dan mahir dalam bidang ni. Malam-malam hari tengah tidur Casey, atas almari saya nampak ada perempuan. I am not bluffing. Ini adalah cerita yang sebenar. Tengah baring atas katil, saya dengar bunyi macam bunyi macam orang tengah giggle, tengah ketawa kecil. Jadi saya tengok, bunyi apa tu? Apabila saya dongak memandang ke arah almari, bahagian atas almari tu kosong, lopong, tak ada benda. Tapi bila saya perhatikan dan tenung, ya Allah, pendengar Ria 897 FM, terperanjat saya bila ternampak dekat atas almari ada perempuan hitam tengah duduk
pada waktu itu. Bila dah ternampak susuk tubuh dekat atas, saya pun apa lagi KC? Astaghfirullah! Saya pekik sekuat hati, istighfar, bangun, saya berdiri, saya lari keluar daripada bilik. Ya, lari keluar dalam keadaan ketakutan. Dan susuk tubuh wanita yang hitam dengan rambut panjang telah pun menghantui saya. Dan katanya di sini, saya memang kesal dan menyesal. Pada waktu itu, saya melakukan cabaran untuk mencabar saya supaya ketuk paku dekat pokok yang difahamkan adalah sebatang pokok yang berhantu. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, ini dia. Saya tadi sedang cari email yang cukup menarik ini. Saya cari mana email ni saya letak ni. Entahlah, kadang-kadang ni benda dah buat tu tepi rasa macam dah buat Tapi mungkin tak buat awal tadi. Tapi nasib baik dah jumpa email ni. Ini berlaku di pengalaman yang diceritakan ini berlaku di Shah Alam, Malaysia. Dan kiriman ini datangnya daripada Nuraini yang berkongsi satu kejadian yang menakutkan ini. Katanya pada malam itu, saya dengan kakak saya dah nak balik lah Casey. Kami dalam perjalanan nak pulang ke rumah setelah menghantar ibu pulang ke rumahnya. Kakak saya tinggal dengan kakak saya, kata Nuraini. Kakak saya ni dengan ibu saya rumahnya tidak begitu jauh lah. Jadi setelah menghantar tu, dia pun pulang ke rumah. Dan saya dengan kakak memasuki kenderaan, dan yang memandu adalah saya. Kakak saya duduk di sebelah dan kita pun pulang ke rumah. Dalam perjalanan memandu, apa yang berlaku ni, kakak saya baru perasan katanya, "Dik, belakang boot tak tutup betul lah. Tu lampu, nampak ada lampu." Kau ni pun dah jauh gini baru masih tak perasan ke? Kemudian saya kata, "Okey kak, tak apa kak, saya keluar dulu." Saya pun berhentikan kenderaan dekat tepi jalan. Saya pergi ke belakang, saya tutup dah buka tu, saya tutup balik boot dengan rapat. Entah macam mana Casey, sedang saya berjalan, saya berhenti. Betul-betul saya berhenti ni di sebelah tempat duduk penumpang ni. Tempat duduk pemandu ni. Katanya Nuraini, ada takungan air tau. Dia macam puddle of water gitulah, takungan air. Dan bila ada takungan air, kita boleh nampak reflection. Bila saya tengok takungan air tu, nak elak daripada tepi jak, saya tengok lah. Dan saya nampak ada reflection dekat bawah kenderaan, macam ada sesuatu. Dan saya assume, ataupun saya ni pada waktu itu andaikan mungkin, ni mesti dekat bawah ni ada katanya di sini mesti dekat bawah ni ada kucing. Kata Nuraini ada kucing. Jadi saya takut nanti bila saya jalan memandu, kucing ni tak perasan, mungkin boleh kena langgar. Saya pun masuk dalam kereta, saya tekan ten dan hentak kaki deng supaya kucing ni lari. Saya tengok daripada refleksi takungan air. Saya tengok dan tenung, takkan tak bergerak kucing ni. Saya keluar nampak lagi refleksinya dekat bawah. Kemudian barulah kakak saya tanya, Ani, kenapa? Dan kenapa dengan kau dari tadi? Apa kau buat? Tak ada kak, bawah ni ada kucing lah. Mana? Bawa kereta. Nanti jalan takut kena langgar pula. Orang cuba nak halau dia ni. Tak apa, biar aku tolong. Jadi kakak saya pun keluar dari kenderaan, dan kakak saya hentak pintu lah dengan kaki. Tek. Ni keluar tak? Tak ada, tak lari lah, masih kat bawah lah. Alangkah terperanjatnya pendengar Ria 897. Kakak saya mula bungkukkan tubuh. Membungkukkan tubuhnya untuk tengok dekat bawah kenderaan. Kakak saya kata di sini langsung tak nampak apa-apa, malah di bawah kolong
bawah kolong rumah saya ni, katanya bawah kolong kenderaan memang tidak ada kucing. Saya tak percaya, barulah saya tunduk sepenuhnya untuk tengok bawah tu memang ke tak ada kucing. Jadi pendengar Ria 897, setelah saya tengok tak ada kucing, saya pun menjadi tertanya-tanya, bagaimana agaknya saya boleh nampak melalui refleksi air yang dalam ni ada kucing. Padahal dekat bawah tu memang langsung tidak ada kucing dari awal saya mengesan kucing tersebut. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kisah seterusnya dari Nur Hidayah, yang mana Nur Hidayah dengan suaminya telah pun pergi keluar memancing dekat pantai Sembawang. Sekarang dah tak pergi sana lagi, Casey. Tempat tu semakin lama semakin jeram. Tapi pada waktu itu saya pergi sekitar 10 tahun yang lalu. Pergi dengan suami dekat pantai Sembawang ni. Memang tidak seseram sekarang ni, tapi memang seram juga. Kita pergi pada waktu malam memancing. Dipendekkan cerita, sedang memancing saya dengan suami, tiba-tiba bulu rumah saya meremang, Casey, kata Nur Hidayah. Saya daripada tengah relax, nak tunggu ikan makan umpan, bila meremang, saya terus rapatkan kerusi ataupun bangku kecil yang saya bawa dan duduk sebelah dengan suami. Suami saya sedang sibuk, Casey, ikat tangsi. Tengah sibuk ikat tangsi. Saya pun tengok dia, tiba-tiba saya dengar lagi bunyi mengilai, Casey. Bunyi mengilai. Bunyinya jauh tau, Casey. Kata orang-orang tua, kalau dengar bunyi mengilai, suara tu jauh, ini bermakna makhluk tu dekat. Kalau bunyi mengilai, bunyi tu jauh, ini bermakna benda tu dekat. Kalau bunyi dekat, ini bermakna benda tu jauh. Pada malam tu ketika kami sedang memancing, saya dengan suami sedang memancing dekat pantai di Sembawang, saya dengar dengan jelas bunyi Pontianak mengilai, tapi bunyinya agak jauh. Ini bermakna benda tu dekat. Itu satu petanda, satu tanda. Satu lagi tanda, malam-malam hari akan ternampak burung gagak ataupun ternampak itik serati pada waktu malam. Kalau nampak benda tu, lebih baik angkat barang, bungkus dan terus balik. Sebab nasib tak baik, boleh nampak kehadiran kakak cantik ataupun cik pun. Katanya, benar ataupun tidak, beliau tidak pasti. Jadi itulah yang dikongsi sama. Terima kasih kepada anda yang sudi berkongsi pengalaman. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Jadi berbalik pada kisah ni, bunyi suara Pontianak mengilai, kalau jauh maknanya dia dekat. Jadi dah dekat ni, mata tengok sekitaran. Kalau ternampak ada burung gagak, ternampak ada itik serati antara satu ni, berhati-hatilah sebab benda tu dah dekat. Benda tu akan ikut dan mengganggu orang yang dihajatkan. Seram juga ni. Adakah benar anda mendengar penjelasan ataupun kata-kata daripada nini anda ke noyang anda ke berkenaan dengan yang saya sebutkan tadilah, yang mana adakah Pontianak mengilai ini lebih jauh suaranya sebenarnya dekat, lebih dekat sebenarnya suaranya jauh? Bagaimana? Anda boleh tinggalkan komen dan berkongsi. Anda juga boleh hubungi saya di 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Kak Yati, Casey. Kak Yati. Dah lama tak dengar Kak Yati dari Jurong Ya, saya. Dan pengalaman Kak Yati kali ini tentang apa, Kak Yati? Okey, ini pengalaman tentang diri saya. Di mana pengalaman ni dah lama terjadi pada diri saya. Masa tu saya sakit. Saya sakit disihir orang. Oh. Ya. Saya sakit selama 3 tahun, Casey. Lama tu kak Ya, 3 tahun. Apakah yang perkara yang kakak harus harungi ni, cabarannya kalau kakak kata sakit tadi? Okey, cabarannya, Casey, memang, Casey,
Sakitnya tak seperti kita sakit biasa, Casey. Sakitnya pakai timing. Bila pagi sampai tengah hari, saya sihat walafiat. Alhamdulillah sihat. Saya boleh buat apa je. Saya nak masak, saya kemas, apa-apa saya boleh buat. Tapi bila petang aja, pukul 3 petang, saya terus sakit. Hari-hari seperti itu. Bila 3 petang dan maghrib, saya sakit. Sakit saya bermula daripada saya pusing, saya rasa loya, nak muntah, tapi saya tak muntah. Sakit tu 3 tahun yang saya tanggung, Casey. Setiap pukul 3 petang dan maghrib, saya akan sakit. Pagi, saya sihat walafiat. Bila sakit tu, Casey, nafas tak ada. Seolah-olah seperti saya macam ikan yang dipisahkan dengan air. Bila nafas tak ada, tercungap-cungap, sakit. Macam orang nak nazak. Sakit. Dalam 1 bulan tu, Casey, 3 kali saya pergi hospital. Sampai panggil ambulan. Sebab saya dah macam orang dah nazak. Bila sampai hospital, saya sihat dan doktor mengatakan saya tidak sakit. Lillahi ta'ala, ini yang saya kata. Doktor kata saya sihat, saya tidak sakit apa-apa. Padahal saya sakit, Casey. Hari-hari seperti itu. Sampai dah dekat 3 tahun mak saya jaga saya. Bila petang, herannya bila petang, sampai anak-anak saya takut dengan saya. Apa yang anak saya cerita, apa yang mak saya cerita, dan saudara mara saya cerita, ini yang saya cerita dengan Casey, kongsi dengan Casey. Dia orang tengok saya bukan seperti saya. Bila saya makan, saya seperti orang yang tak pernah makan. Saya seperti orang yang tak pernah makan, yang tak pernah nampak. Bila makan je, ramas nasi, kenyak kat mulut. Itu yang diorang cerita. Ramas nasi, kenyak kat mulut, telan dengan mata, tengok kat depan. Saya pun tak tahu, Casey, kenapa bila dah pagi saya rasa okey. Saya bertanya kenapa saya macam gini. Puncanya ini adakah dihantar oleh orang ke, ataupun anda terkena mungkin gangguan dari luar? Bagaimana? Daripada orang. 3 tahun anda merana 3 tahun saya merana. Allah aja yang maha tahu. Betapa saya kata, ini baru pertama dalam umur saya seperti ini. Ini kali pertama saya merasakan sakit, kena sihir dengan orang. Allahu Akbar. Punyalah menderita, Casey. 3 tahun saya sakit, 3 tahun saya tak boleh keluar, melangkah dari pintu rumah saya. Bila nak melangkah keluar, pusing. Berpusing, saya tak boleh. Saya akan mabuk, pusing dan akan muntah. Dan saya sentiasa sakit dan sentiasa sakit. Bila petang, sentiasa sakit. Jadi pada satu ketika tu, saya bilang dengan suami saya sakit apa kenapa doktor cakap saya tak sakit, sedangkan saya sakit. Doktor kata saya tak sakit, sedangkan saya sakit. Bila pakar dia katakan, macam susah nak percaya juga kan. Ya. Jadi doktor sendiri ni yang kata dengan saya, you tak sakit. Yang cakap dengan saya doktor Cina. Dia kata, apa kata you kan Melayu, pergi obat tradisional. Doktor tu yang cakap dengan saya. Jadi dikasih, bila dia cakap seperti itu, saya pun beritahu suami saya. Dan mak saya dan suami saya berbincang. Jadi saya pergilah, Casey, dekat seberang, Casey. Sebab mak saya kata ada satu orang pandai, tapi dia bukan dukun. Dia orang panggil dia macam kiai lah gitu. Saya ni bab itu tidaklah percaya, tapi saya minta pada Allah, dengan izin Allah mudah-mudahan saya sembuh. Okey, bila saya pergi kat sana, Casey, berangkat pagi naik feri. Okey, saya pergi kat sana.
Saya alamat tu ada, saya terus pergi kat rumah orang tu. Alhamdulillah pakcik tu ada. Alhamdulillah pakcik tu ada. Jadi bila saya, alhamdulillah masa tu saya je ada yang datang kat situ. Jadi dia bertanya, ada apa nak? Dia kata kan, cik kat gitu kan, saya sakit kat gitu kan. Saya tak tahu saya sakit apa. Jadi saya ceritalah apa-apa. Lepas tu saya kata, bila saya pergi doktor kata saya tak sakit. Jadi dia baca dengan ayat Al-Quran, saya dengar apa semua kan. Dia kata subhanallah. Dia kata kan, dah berapa lama? Saya kata dah 3 tahun ni. Dah 3, saya panggil dia bapak lah. Dah 3 tahun pak saya sakit macam ni lah. Dah 3 tahun ni boleh tahan alhamdulillah. Nyawa kita tu Allah je yang berkuasa. Tak ada manusia yang berkuasa, kata bapak ni lah. Jadi Casey, bila dia obat saya tu, dia baca dengan ayat. Lepas tu dia ambil 1 biji telur ayam kampung. Dia daripada kepala saya, lengan saya, kiri kanan dan kaki saya sampai ujung kaki. Telur yang baru dia ambil, minta dengan isteri dia. Allahualam Casey, saya pun tak tahu, tapi saya hanya minta pada Allah. Saya tak minta pada siapa. Dan dengan izin Allah, saya baik, sembuh. Bila dia pecah, dia kata, nak, dia kata, kalau telur ni dalam dia kuning, berarti tak ada apa-apa, awak sihat. Tapi bila dalam telur ni hitam, berarti ada sesuatu dalam yang mengganggu awak. Okey Casey, bila dia ketuk telur tu dalam hitam Casey. Dalam telur ada rambut, ada paku, ada jarum, ada kaca, ada benang merah, ada benang kuning, dan sengat pari. Dan apa? Sengat pari. Sengat pari dalam tu. Saya cakap dengan pakcik tu, pakcik, pak, saya rasa saya tahu siapa yang menganiaya saya. Saya kata, saya puas fikir pak, apa salah saya sampai saya dianiaya seperti ini. Saya cukup jaga hati orang, baik hati kawan, hati saudara mara, siapa je saya cukup. Saya tak pernah kacau orang, saya tak usir orang, saya tak susahkan orang. Saya kat rumah saya dengan family saya je. Tapi kenapa saya macam ni? Saya rasa pak, saya tahu siapa. Awak, macam mana awak boleh tahu? Sebab saya mimpi dia terus. Memang saya mimpi dia Casey. Memang saya mimpi dia. Hari-hari mimpi yang sama. Saya kata, pak, saya tak mau tahu siapa orang tu. Tapi kalau saya sebut dengan bapak, boleh tak bapak cakap ya atau tidak? Tapi percayalah, saya punya orang tak ada rasa dendam. Sebab saya kata, saya hanya mohon pada Allah, semoga saya selamat dan tak diganggu lagi. Mudah-mudahan orang yang menganiaya saya tu akan diberi hidayah. InsyaAllah. Jadi kata bapak tu cakap dengan saya, dia cakap dengan saya, yang buat awak ni masih saudara. Tapi saudara suami saya. Saya kata, ya pak, adakah orangnya gini-gini pak? Ya. Dia tak ada ni pak? Ya. Mak baik kasih saya tak boleh sebut ya. Adakah dia dengan orang ini pak? Dia berkawan dengan orang ini? Ya. Dia seorang perempuan? Ya. Dua-duanya perempuan? Ya. Terima kasih pak, saya nak tahu tu je. Jadi saya dah tahu Casey siapa. Tapi alhamdulillah saya tak pernah ada perasaan dendam atau apa. Tapi Allah punya pekerjaan tanpa kita apa, Allah yang balas. 3 tahun Casey, apa yang saya rasa, rumah saya gangguan, rumah saya penampakan, saya nampak lembaga hitam, saya nampak orang berjalan, budak berjalan tak pakai baju. Rumah saya Casey, saya dengar bunyi orang, suara orang bercakap. Dan kalau Casey nak tahu, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya sihat sampai sekarang. Tapi rumah saya masih tetap ada gangguan.
masih sampai sekarang ada gangguan. Seperti semalam pukul 3 saya di toilet nak buang air kecil. Saya tidur, saya buka pintu bilik. Saya nak masuk toilet tu, saya tengok tepi, tengok pintu bilik saya. Budak laki-laki tu anak saya yang lalu. Saya kata ni dah pukul 3, takkan tak tidur lagi. Adik ni, saya panggil anak si adik lah. Takkan tak tidur lagi. Saya tutup dulu pintu toilet, saya pergi kat depan. Saya tengok anak saya tengah tidur, Casey. Habis yang lalu tu siapa? Sedangkan itu yang lalu tu, saya nampak anak saya. Okay, sampai sekarang kalau saya cerita, mungkin orang kata saya buat cerita. Tapi inilah keadaan saya kat rumah seorang, Casey. Saya tak bekerja, saya suri rumah tangga. Kalau saya tengok, saya duduk kat depan kat TV, sliding dapur rumah saya boleh nampak, apa yang hitam tu saya nampak, Casey. Apa bila saya ni penakut. Tapi selagi saya tak tengok, saya akan rasa takut. Jadi saya bangun, buka, tak ada apa-apa. Okay, saya duduk balik. Nanti nampak kelipat lalu. Saya boleh nampak sama ada warna hitam ataupun warna putih. Nanti nampak, Casey, sekilas lalu nampak. Sejak saya kena sakit di sihir orang tu, mata saya sampai sekarang saya cepat nampak. Sampai sekarang, Casey. Tapi alhamdulillah gangguan di badan saya, alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah saya sihat. Cuma dekat rumah saya masih. Jadi saya sekeluarga ni macam dah lali. Nampak benda tu. Kadang anak-anak saya pun nampak. Macam anak saya kan, yang perempuan, bila dia tidur, saya keluar, dia seorang kat rumah, dia tinggal, dia tak nak ikut. Dia kata, Ma, tadi Mama balik dengan Papa. Asal Mama ada lagi kat sini? Kat mana ada ni, Mama baru balik. Dia kata, sedangkan saya baru balik. Dia kata, saya dah balik. Sampai sekarang, Casey, masih ada gangguan. Saya pun tak tahu. Saya cuma mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan tidak terjadi satu kemudaratan untuk saya dan keluarga saya. Itulah pengalaman saya, Casey. Terima kasih ya Kak ya. Semoga tabah menghadapi dugaan-dugaan yang melanda. Sama-sama. Terima kasih. Selamat tengah malam. Sama-sama. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jadi mungkin ada di antara anda pernah mengalami pengalaman berbasikal pada waktu malam. Ya, ada kalanya berbasikal seorang diri, ada dengan teman, ada mungkin ada pengalaman yang agak serupa. Ini kiriman seterusnya. Peristiwa ini dari kiriman Nurdin berkongsi, kata beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kejadian ini berlaku ketika saya sedang dalam perjalanan nak pulang ke rumah daripada tempat letak kereta, nak pulang ke blok rumah saya. Kejadian terjadi di kawasan Yishun. Ini Yishun Kata Nurdin, waktu tu saya sedang turun daripada kapak menggunakan lift. Dalam perjalanan turun ke bawah, dalam lift tu bau harum dan wangi sangat. Kemungkinan ada orang yang memakai wangi-wangian ataupun minyak wangi ni baru keluar daripada lift lah. Sebab tu lift tu bau wangi. Alangkah terperanjatnya, saya terpaksa tingkat paling tinggi. Sebabnya saya balik lewat, jadi bawah ruang tempat letak kenderaan bahagian bawah semua dah penuh dan terpaksalah naik tingkat paling tinggi. Dan bila turun lift tu dari atas ke bawah, masuk lift bau harum, bau wangi, Kisi. Betul, semerbak harum. Turun bawah tingkat 3, turun, tiba-tiba daripada bau harum tu bertukar menjadi bau yang busuk. Dalam masa beberapa saat, wangi harum menjadi busuk. Sampailah lift dekat tingkat 1, bau busuk dan wangi tu kekal. Saya teringat kata
seseorang, kalau perkara ini berlaku, jangan terus pulang ke rumah, singgahlah ke mana-mana, duduklah seketika supaya benda ini tak ikut kita pulang. Sebab bau ni adalah satu petanda yang dia ada berhampiran dengan kita. Jadi berbalik pada kisah Cik Nordin, keluar dari kapak ni bau tu masih ada lah, bau busuk tu, seolah-olah macam buka pintu ni angin terus masuk lah. Kemudian sedang berjalan meninggalkan kapak, saya terasa macam ada orang memanggil saya beberapa kali dengan menggunakan nama Din, ya. Den. Dan saya tidak indahkan panggilan berkenaan, malah saya terus berjalan menuju ke arah rumah saya di Yishun lah. Jadi ini berlaku di tempat letak kenderaan di Yishun. Akhirnya bila saya sampai dekat kolong blok rumah saya toleh ke belakang melihat tempat letak kereta bertingkat. Something is not right pada malam itu. Saya tidak pulang ke rumah, malah katanya saya duduk dekat kolong blok untuk seketika waktu. Sebabnya bau busuk tu ikut saya, Casey, daripada dalam lift sampaikan saya dekat kolong blok tengah duduk nak membuang waktu, membuang masa. Boleh bau dengan begitu mudah pendengar Ria 897. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jadi sambung pada kisah Nordin, ia tengah duduk bawah blok ni nak buang masa sebab bau tu masih ada. Boleh bau, saya diam. Dan akhirnya bila dah tak ada lagi bau, rasanya macam dah tenang, saya pun pergi ke lift untuk naik ke rumah lah, lift lobby untuk naik ke rumah. Dan saya tahu awal tadi memang ada sesuatu yang ikut saya pulang ke rumah. Baik, seterusnya ini kiriman daripada Hamizan, katanya, Assalamualaikum Gisi, saya Hamizan berasal daripada Kedah. Kejadian ini berlaku pada waktu petang, sedang memancing seorang diri dekat sungai di Kedah. Tengah memancing ni tiba-tiba rasa meremang. Waktu petang waktu itu sekitar waktu nak dekat sebelum waktu asar, nak dekat dengan asar. Tengah memancing tiba-tiba rasa meremang kerana macam ada sesuatu ataupun seseorang sedang memerhatikan saya. Saya daripada berani, saya terus tinggalkan apa yang saya buat, sebabnya kawasan sekeliling saya ni adalah semak samun, hutan dan sungai. Saya tak nak lagi teruskan untuk memancing, saya tinggalkan dan berjalan menuju ke arah basikal dan kayuh basikal untuk pulang ke rumah. Walaupun pengalaman saya tidaklah saya nampak hantu, akan tetapi manusia ni mempunyai naluri yang mana bila dia diberitahu sesuatu yang tak baik, akan terjadilah sesuatu yang tak baik. Jadi sebelum apa-apa berlaku, ada baiknya kita angkat kaki jalan, jangan tunggu sampai sesuatu berlaku barulah nak bertindak. Satu nasihat yang baik dari anda. Betul kadang-kadang kita tak ada apa-apa lah. Padahal bila dah meremang, ini adalah satu petanda untuk kita sentiasa berwaspada, berhati-hati. Tapi kebanyakan di antara kita ni supaya dibawa, dikatakan untuk sentiasa berwaspada. Ada yang tidak ada yang kata tak apalah, sangka baik jadi maka itulah mungkin terjadinya gangguan dan sebagainya. Hello, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ini Joe lah, KC. Abang Joe, panggilan dari mana ni? Saya primary kerja, KC, kerja. Oh, sedang bertugas? Saya sekarang saya dekat port sekarang. Okey, cerita dia semalam, KC, pukul 3.45 pagi. Oh, semalam berlaku Malam, KC. Ini saya tarik 40 kaki saya, KC. Saya nak hantar pergi Totap. Asyik saya pun malang. Macam mana ada satu perempuan boleh berdiri dekat apa yang saya nak ghostan tu 40 kaki. Nak parkkan dia betul-betul tu, perempuan boleh ada dekat sana. Saya terus baik-baik nak parking, so saya tak parking. Saya tarik balik tu 40 kaki, saya boleh masuk port balik. Saya cakap dengan kawan saya, awak tolong aku tarik balik. Diorang pun heran, macam mana dia ni dah sampai ke tarik tu benda. Tapi saya tak kasih tahu diorang, KC.
inilah pengalaman saya semalam terjadi. Itu je Casey. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Kembali kisah yang ringkas padat, silakan 6691189 6691189. Sementara saya nantikan panggilan. Ini datangnya daripada Suhana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Suhana, peminat setia Misteri Jam 12 dari Kota Baru Kelantan. Saya suka sangat dengan MJ12 ni. Walaupun kadang-kadang bila dengar seorang diri rasa takut. Saya selalu dengar MJ12 Misteri Jam 12 di dalam bilik tidur saya. Saya ni juga gemar membaca novel-novel seram, Casey. Banyak novel dah pun saya baca. Kalau MJ12 nak buat novel, sayalah orang pertama yang akan beli, kata Suhana dari Kota Baru Kelantan. Dan Casey, kalau datang ke kampung saya dekat Kota Baru Kelantan, saya akan tunjukkan Casey tempat-tempat yang dikatakan seram. Dekat kampung saya di Kota Baru ni, khususnya berdekatan dengan kawasan yang dipanggil Jertih. Ini lebih di kawasan Terengganu lah, kata Suhana. Jadi saya ni adalah orang asal Kota Baru Kelantan, dan kawasan rumah saya yang sekarang ini di Jertih, berdekatan dengan berdekatan dengan Terengganu. Dan ada sebuah rumah yang kosong, Casey. Rumah ni dah memang dah disiap, dah siap dah. Dan bila ada orang tinggal, orang pindah, nanti tunggu 2-3 minggu, orang yang pindah tu akan tinggalkan rumah yang baru dipindah. Datang orang lain, kemudian rumah tu akan dikosongkan lah untuk sebulan, 2 bulan mungkin. Datang balik penghuni yang lain, akan ditinggalkan juga. Dan selalunya rumah-rumah yang terbiar ni, rumah-rumah yang kosong tak ada penghuni, lazimnya akan dikunjungi oleh orang-orang penagih, Casey. Mereka akan masuk, bersarang dalam rumah, dan tempat ni akan dijadikan bahan ataupun kawasan yang mereka menagih lah. Tapi rumah ni memang lain dari yang lain. Orang-orang penagih ni takkan masuk dalam rumah ni. Rumah ni walaupun dah kosong sekian lama, nanti owner baru masuk, okey, dalam 2-3 minggu dia akan tinggalkan rumah ni akan kosong balik. Rumah ni terletak dekat kawasan Jertih. Memang menyeramkan. Saya sendiri pernah memandu pada waktu malam melepasi rumah ni, dan ia adalah rumah sebuah satu rumah tu. Dan bila tengok rumah tu pada waktu malam memang amat menyeramkan. Waktu siang hari, waktu pagi pun menyeramkan sangat-sangat. Dan kata Suhana, satu hari tu saya memandulah dekat rumah yang saya sebutkan ini, bersama dengan adik saya. Tengah memandu, kami pun turunkan tingkap. Matikan aircon, turun tingkap, perlahan-lahan memandu dengan bunyi cingkrik pada waktu malam. Tiba-tiba terdengar, Casey, bunyi seseorang macam tengah pekik, macam dan pekikan itu jauh dan datang daripada dalam rumah ni. Pada mulanya ingatkan ada orang tinggal. Sekali bila perhatikan betul-betul, rumah ni memang kosong, memang tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Itulah kisah yang dikongsi sama. Terima kasih dan juga selamat.